Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini kita akan tengok macam mana kita nak naming branched alkane. Okay, sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak naming straight chain ataupun unbranched alkane. Okay, jadi di video kali ni kita tengok pula macam mana kita nak naming branched alkane. Okay, yang pertama sekali kita kena kenal macam manakah rupa branched alkane ni. Okay, kenapa kita kena kenal? Sebab cara kita nak naming unbranched ataupun straight chain dengan branched alkane dia berbeza, dia lain, dia tak sama cara dia. Okay, kalau branched dia agak complicated sikit, maksudnya ada banyak benda yang awak kena tengok. Tapi kalau unbranched senang, awak cuma tengok dia punya stem ataupun root and then awak gabungkan dengan suffix. Contohnya methane, ethane, propane dan sebagainya. Okay, first kena kenal macam mana nak kena tahu macam mana rupa branched alkane. Okey. Nak kenal branched alkane senang je. Branched ni maksud dia awak bayangkan pokok kita ada satu dahan yang besar. Okey. And then dekat dahan tu dia ada ranting yang kecil-kecil kan. Dia ada cabang. So branched alkane pun macam tu jugalah rupa dia. Okey. Dia bond carbon ke carbon tu dia tak straight. Dia ada banyak jalan. Dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah ataupun dia boleh straight ke depan. Contoh dia macam ni. C. Okey. Yang ini unbranched, straight chain. Nampak? Dia straight, dia lurus, dia tak ada cabang mana, dia tak ada belok kanan kiri, atas bawah, tak ada. Kalau branched, straight, tiba-tiba ada C kat sini. Ni straight lagi, tiba-tiba ada C kat sini. Ada pula C kat sini. Yang ni pun ada C, yang ni ada pula C. Nampak? Itu branched. Maksudnya C tu kalau kita tengok daripada sini, mula-mula dia straight. Ada C kat atas. Straight lagi, ada C atas. Betul? Ada ke depan pula. Straight lagi, ada C ke bawah. Nampak? So dia punya bond carbon to carbon tu dia bercabang-cabang. Dia tak straight. Okay, itu branched alkane. Okay. Next, kita tengok macam mana kita nak naming branched alkane ni. Kita dah kenal and then kita nak naming dia. Okay. Nak naming dia, dia macam unbranched. Kita kena ada stem. Okay, yang pertama kita kena tahu pasal stem ataupun root. Stem root ni apa? Yang ni lah. Okay. Mat, east, prop, boot sampailah deck. Okay. And then suffix. Suffix ni awak ingat je lah kumpulan. Kalau kumpulan alkane, suffix dia A and E belakang. Okay. Suffix ni merujuk kepada dia punya group. Okay. Ataupun homologous series. Okay. Homologous series tu datang apa pula? Okay, nanti yang sabar yang tu nanti dulu. Okay. Yang cakap je. Ataupun group, family ataupun homologous series. Okay. Okay. Next. Itu untuk unbranched. Okay. Kalau branched, stem, root, suffix kena ada. Tapi dia ada tambahan satu lagi. Dia ada tambahan prefix. Sudah. Prefix pula. Prefix ni dia nama, dia nama and position branched tu. Dia nama dan juga kedudukan dahan tu. Bukan dahan. Dahan nak bagi macam mana? Nama ataupun kedudukan dahan tu lah. Ranting tu dekat dahan tu, ataupun branch ni cabang ataupun ranting ni, istilah dia kita panggil substituent. Prefix ni ialah nama ataupun position substituent. Okey, substituent. Kenapa substituent? Sebab asal dia tempat tu ialah tempat hidrogen, tapi dah digantikan dengan benda lain, dengan kumpulan lain. That's why kumpulan yang menggantikan hidrogen tu kita panggil sebagai substituent. Boleh faham tak? Okay. Mungkin awak tak nampak lagi. Mungkin awak rasa blur-blur apa benda, cuba nak hadam benda ni kan. Okay, tak apa. Kita tengok contoh. Okay. InsyaAllah lepas awak tengok contoh, 3-4 contoh, and then awak dah boleh buat sendiri. Okay. Kita tengok. Cikgu dah sediakan 2 compound. Okay. Right. Okay. So, cikgu suka ajar bab ni dengan contoh. Dan cikgu tak suka refer kepada modul sebab modul dia banyak teori, dia banyak benda awak kena baca. Okay, tapi bagi cikgu nak ajar bab ni
teori sikit tapi praktikal yang banyak. Sebab praktikal lah yang boleh buatkan awak lagi faham sebenarnya untuk bab ni. Terutama bab naming ni. Serious talk. Okay. First kita tengok. First, awak kena identify this is branched or unbranched alkane. This is branched. Why? Awak tengok carbon. Okay, carbon yang dekat bahagian tengah. So, bahagian tengah awak nampak, okay, bahagian ni awak nampak straight. Tapi beware, bawah ni ada satu, nampak ada C kat sini. So dia dia bukan unbranched, dia branched. Sebab daripada straight ni ada pula satu ranting terkeluar. Okey, boleh. Okey, faham So ini branched. Next. Okey, untuk naming branched, memang awak kena ada 3 benda. Prefix, stem dan juga suffix. Prefix, stem ataupun root dan juga suffix. Okey. Itu nak naming dia. So macam mana nak dapatkan prefix? Okey, sekarang ni kita belajar macam mana kita nak namakan prefix. Sebab prefix ni yang ni substituent. Benda yang melekat dekat carbon ni. Benda yang melekat substituent. Okey, sebab stem, root dan suffix awak dah tahu. Masalah sekarang ni prefix. So prefix ni macam mana kita nak namakan substituent dan kita nak tentukan dia punya position. Okey. So dia ada 3 step je. Okey. Yang pertama, okey, ingat betul-betul. Tengok elok-elok. Yang pertama, kita kena identify long chain. Okey, kita kena identify long chain of carbon. Kita kena cari ataupun tentukan yang mana longest chain of carbon. Apa maksud longest chain? Okey, maksud dia macam ni. Okey. So awak tengok ni. Okey, awak tengok daripada sinilah senang. Okey. So awak tengok carbon yang ini. Sebelah ada carbon, betul? So carbon yang ini 1 2 3 4 5. Kalau awak tengok daripada sini, kalau awak straight ke depan sini, awak akan dapat macam ni. Awak akan dapat 5 rantaian karbon. Okey. Boleh. Okey, awak tengok juga daripada sini. Awak tengok yang ini. Okey. Okey. So first tadi yang ni. Okey. So ni ada 5. Betul. 1 2 3 4 5. Kalau awak tengok daripada sini. Okey, daripada kiri ni 1 2 3 4 5, awak ada 5. Betul. Okey. Awak tengok juga daripada sini. Okey. Tapi awak turunkan dia. Awak tengok macam ni pula. Okey. Boleh. Okey, yang kotak hijau tu awak ada berapa karbon? Awak cuma ada 3 rantaian karbon. Okey, nak cari long chain, longest carbon chain, tak semestinya dia kena straight. Okey, tak semestinya kena straight. Dia boleh bengkok ataupun dia boleh straight. Yang penting karbon tu banyak. Okey, contoh yang kotak merah ni ada berapa karbon? 5. Kotak hijau ni ada berapa karbon? 3 rantaian karbon dengan 5 rantaian karbon. Yang mana lagi banyak? Yang mana lagi panjang? Mestilah yang 5, yang kotak merah. Betul? Okey, boleh tak? Okey, next kita tengok daripada sini pula. Kita tengok daripada sini. Okey, so kalau kita tengok daripada sini, first kita akan jumpa karbon, betul? Okey, kita jumpa karbon. Okey, kita ambil warna lain. Kita ambil warna kuning. Okey, sini, daripada sini. Okey, awak straight ke depan. Cop. Awak dapat berapa? Awak akan dapat 5 karbon juga. Betul? Sama dengan yang first tadi, yang kotak merah tadi. Okey, boleh. Okey, last awak tengok juga daripada kanan, daripada belah ni. Okey, kita pakai warna oren. Okey, awak tengok daripada sini juga. Sini, sampai awak turun bawah. Awak ada 1 2 3 4 5. Betul? Awak ada 1 2 3 4 5. Okey. So first tadi yang kotak merah tadi kita ada berapa? Kita ada 5 chain carbon. Yang kotak hijau, okey, kotak hijau kita ada berapa? Kita ada 3 carbon. Betul? Okey. Kotak
kalau kita tengok daripada kanan pula, kotak kuning tadi, kotak kuning kita ada berapa karbon? 5 juga. Okay. And then kotak yang warna oren pun kita ada 5. Okay. Boleh. Okay. So awak nak ambil yang mana? Awak ada 5 dengan 3. Ambil yang mana? Mestilah awak ambil 5. Ni, ini ataupun ini. Okay. Boleh faham? Boleh faham tak? Okay. So harapnya awak faham yang tu. Okay. Right. Next. Itu baru tentukan first step. Longest carbon chain. Okay. Next. Kita tengok. Okay. So benda ni sebenarnya dia banyak try and error jugalah. Okay. So tadi katakan awak dah buat tadi, awak dah tengok daripada kanan, daripada kiri. So longest chain yang awak boleh dapat ialah 5. Okay. Katakanlah awak ambil yang ni. Okay. So ini awak punya long chain, awak punya longest carbon chain. Okay. So daripada sini awak tengok setiap carbon tu yang mana ada substituent. Okay. Yang ada substituent ialah yang carbon yang ini. Okay, ini dia punya substituent. Okay, carbon yang lain dia tak ada substituent, dia cuma ada H, dia bond dengan hydrogen. So normal. Yang tak normalnya bila ni satu carbon tu dia tak bond dengan hydrogen. Yang ni dia bond dengan hydrogen satu, tapi sepatutnya yang bawah ni sepatutnya dia macam ni, dia bond dengan hydrogen. Sepatutnya dia bond dengan hidrogen atas, dia bond dengan bawah. Okey. Tapi yang bawah ni dia bukan hidrogen. Dia ni yang dalam kotak biru ni. Okey. So inilah substituent. Okey. Benda yang bond dengan kita punya longest carbon chain tu. Okey, boleh tak? Boleh tak? Okey, harapnya okey lah ya. Okey. Okey, boleh Boleh. Okay. Next. So, kita dah ada long chain of carbon. Yang kedua. Okay. Yang kedua, kita kena identify substituent lah okay, ataupun branch. Okay. Boleh? Okay. Dan yang ketiga, kita kena naming. And kita kena bagi tahu kedudukan. Naming and position branch. Okay. Kita kena namakan. Dan juga kita kena bagi nombor. Kita kena letak kedudukan branch tu. Okay. So, cikgu ulang balik. First, identify long chain. So, long chain awak yang tengah ni. Okay, awak ada 5 rantaian carbon. Satu rantai. Tapi dalam satu rantai tu dia ada 5 carbon. Okay. So, and then, yang kedua, awak kena identify branch. So, yang mana branch awak? Yang bawah ni lah, yang kotak biru ni. Okay, itu branch awak. Macam mana nak kenal branch ataupun substituent? Tengok benda yang bond dengan carbon. Kalau benda tu selain daripada hydrogen, yes, itu ialah substituent ataupun branch. Okay. Yang ketiga, kita kena naming ataupun kita kena letak position. Okay. So, lepas awak dah ada ni, awak kena letak nombor dekat awak punya long chain tu. Okay. Awak boleh start daripada kiri ataupun daripada kanan. Okay. The best is, bukan the best, sepatutnya awak punya kedudukan branch tu dia mesti dalam bilangan yang rendah. Okey, contoh dia macam ni. Okey. So, katakanlah cikgu nak
awak kena numbering carbon daripada kanan. So carbon yang ini carbon nombor 1, yang ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, so kalau cikgu numbering daripada kanan, cikgu nomborkan daripada kanan, branch ni dia duduk dekat kedudukan carbon nombor 4. Maksudnya carbon 1, 2, 3, 4 ada branch. Okey, boleh. So first kita numbering daripada kanan, kedudukan substituent nombor 4. Okey. Ada lagi satu option, kita numbering daripada kiri, daripada belah kiri, daripada sini pula. Okey. So kalau daripada belah sini, okey, kita numberkan carbon belah kiri ni nombor 1. So carbon yang ini nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, kalau kita nomborkan daripada belah kiri, substituent kita duduk dekat carbon yang ke-2. Boleh. So antara 4 dengan 2 yang mana lagi rendah kedudukan dia? 2. So kita kena ambil yang lowest. Okey. So kita kena numbering kita punya longest carbon chain tu daripada kiri. Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ni number daripada kiri. Sebab bila kita numbering daripada kiri, kita akan dapat position substituent ataupun branch tu pada kedudukan yang rendah. Okey, pada position yang rendah lah. Okey. Kalau number kiri dapat kedudukan nombor 2. Kalau number daripada kanan, kedudukan nombor 4. So ambil yang rendah. So nombor 2. Okey. Boleh. Settle position. And then nama. Okey, nama. Macam mana kita nak namakan substituent? Okey, senang aja. Kita tengok. So kita dah belajar Miss, Is, Prop semua tu kan. Okey. So kita tengok kita punya substituent yang dalam kotak biru ni. Okey. Dia ada berapa carbon? Dia ada 1, betul? Betul, dia ada 1. Okey, bila 1 apa 1 ialah math. Betul? Okey. Ini substituent. Okey, ini substituent. Bila substituent dia bertindak sebagai substituent, kita kena tambah YL belakang. Kita tak boleh tambah A and E belakang. Okey, kita kena tambah YL. So dia akan jadi YL sini dia akan jadi metil. Dia akan jadi metil. So nama substituent kita ni ialah metil pada kedudukan carbon nombor 2. Boleh tak? Boleh tak? Cikgu risau Okey, boleh. Okey. So and then terus kita namakan. Kita namakan prefix sebab prefix branch kan. So prefix dia bagi tahu kedudukan dulu. So kedudukan carbon nombor 2 dash, ingat nombor dash. Kedudukan carbon nombor 2, kita ada kumpulan apa? Kita ada kumpulan metil ataupun kita ada substituent ataupun branch metil. Okay, so this is prefix. Okay, dan lepas prefix apa tadi? Stem ataupun root yang Miss, Is semua. Macam mana kita nak tahu Miss, Is ke apa? Kita tengok kita punya longest carbon chain. Okay, kita tengok yang tengah ni. So kita ambil 5 longest carbon chain. Kan? Kita ambil 5 longest carbon chain. So bila 5 maksudnya dia apa? Dia pen. Okay? Pen. So tambah pen kat sini. Jarak bukan jarak, rapat kan? Pen. Dan so prefix ini stem. Last sekali apa? Suffix. Sini ini kumpulan apa? Ini kumpulan alkane. So tambah A and E. So this is A and E ni ialah suffix. Pen 2-methyl. Nampak? So nama dia ialah 2-methyl pentane. 2-methyl pentane. Okey. Boleh tak? Okey. Boleh Right. So itu dulu. Okay, first example yang tu dulu. Next video kita akan tengok lagi contoh-contoh yang lain. Okay, awak fahamkan yang ni dulu. Okay. Okay, so itu saja. So conclusion dia nak namakan branched, first awak kena namakan prefix. Okay, awak kena namakan prefix. What is prefix? Prefix ni merujuk kepada branch ataupun substituent. Awak kena bagi nama substituent tu, awak kena letak position dia. Okay, so apakah step-step dia untuk namakan prefix? First, awak kena identify long chain carbon. Awak kena tentukan
awak kena cari. Yang ini memang dia agak ambil masa lama sikit, sebab awak kena tengok semua. Awak kena tengok daripada atas, daripada kanan, kiri, atas, bawah. Okey, awak kena tengok untuk awak tentukan long chain. Kalau awak kira awak dapat 5, awak dalam satu chain tu awak dapat 5. Lepas awak tengok pula daripada belah sini, awak tengok aku dapat 7. So awak tak boleh ambil 5 tadi, awak kena ambil yang 7 tadi. Okay. And then yang kedua, awak kena identify. Katakan awak ada satu chain, dalam satu chain tu dia ada 7 carbon. So antara daripada 7 carbon dalam chain tu, yang mana ada substituent melekat ataupun bond dengan carbon tu. Okay. And then kita namakan substituent tu, and then letak dia punya position dia. Okay, nak letak position dia, kita kena numbering lah. Okay, kita kena numbering kita punya longest carbon chain. Okay, so insyaAllah awak hafal ini. Bukan hafal, hadam ini dulu. Next, kita akan tengok contoh-contoh yang lain. Okay, so terima kasih. Selamat selamat memahamkan. Okay, tapi cikgu jamin lah, lepas contoh-contoh lepas ni awak akan tengok, kita akan buat sama, and then you'll be fine. Awak dah tailor dah lepas ni. Okay, so no worry, teruskan usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.